Saksikan antara tumpuan dalam Nasional 5 untuk hari ini. Polis dapatkan sampel DNA keluarga Bernard Tan. Lori pasir terbabas, pemandu lori maut tertimbus pasir. Dan juga ASEAN Points Exchange Apex dapat sokongan padu 4 negara anggota. Dan saudara, kami juga akan berlintas langsung ke negeri-negeri seperti biasa. Di Sarawak bersama Buma Win, diikuti Sabah bersama rakan penyampai Adrian Soidi. Juga kita akan ke Perak bersama Nasrid Nasarah. Semuanya selepas ini. Pihak berkuasa Filipina masih belum mengesahkan kepala yang ditemui di Pulau Holo, selatan negara itu adalah milik Bernard Tan Tet Fern, warga Malaysia yang diculik kumpulan Abu Sayyaf. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata DNA mangsa akan diproses pihak berkuasa Filipina dan keputusan ujian akan dimaklumkan segera kepada Kuala Lumpur. Kita terus menjalin kerjasama dengan pihak Filipina, bukan hanya dengan pihak berkuasa Filipina tetapi tim perunding terus melaksanakan tugas mereka dan maklumat-maklumat semua telah disalurkan ke Bukit Aman dan ke KDN untuk tindakan selanjutnya akan dilakukan oleh pihak berkuasa Filipina. Oleh kerana kita menghormati sovereignty atau kedaulatan the Philippine government, kita memohon sepenuhnya kepada pihak berkuasa Filipina untuk melakukan tindakan berdasarkan kepada amalan antarabangsa. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, kumpulan Abu Sayyaf mengenakan syarat tambahan yang sukar dipenuhi perunding menyebabkan Bernard Tan tidak dapat dibebaskan. Tegas beliau, kerajaan kesal dengan keadaan itu kerana perunding pada mulanya sudah bersetuju dengan syarat awal, tetapi kumpulan terbabit secara tiba-tiba menambah syarat bagi membolehkan mangsa dilepaskan. Tetapi malangnya mereka telah meletakkan beberapa syarat tambahan dan ini amat tidak dialu-alukan oleh pihak perunding berkenaan. Dan tentunya dalam hal ini kita mengharapkan agar pihak berkenaan harus menghormati hak kemanusiaan, bukan saja menggunakan bottom line untuk mendapat wang tebusan sebagai satu cara yang cukup di luar daripada norma keprimanusiaan. Beliau ditemui pemberita selepas menyaksikan pemeteraian antara Malaysia dan Amerika Syarikat berhubung perjanjian kerjasama meningkatkan pencegahan dan membantras jenayah serius PCSC di ibu negara. Media asing melaporkan Bernard Tan, 39 tahun, seorang jurutera elektrik dari Sarawak, dipenggal kepalanya kira-kira 4 petang Selasa lepas di kubu kuat Abu Sayyaf yang terpencil di Holo di wilayah Sulu, kira-kira 1,400 km selatan Manila. Tan dan seorang wanita, Tian Yuk Fan, 50 tahun, diculik 4 lelaki bersenjata yang menyerbu restoran Ocean King di Sandakan pada 7.45 malam 14 Mei lepas. Bagaimanapun, pada 8 November, Tian, pengurus restoran itu, dibebaskan oleh penculiknya berikutan rundingan antara pihak berkuasa Malaysia dan penculiknya. Polis sedang berusaha mendapatkan sampel DNA keluarga Bernard Tan Tet Fern untuk dipadankan dengan DNA mayat yang dipercayai milik Bernard yang ditemui ditanam di Pulau Indanan Holo, selatan Filipina. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata keputusan ujian DNA yang dilakukan di Filipina itu dijangka tidak mengambil masa yang lama. Kita akan mengenal pastinya melalui DNA. Jadi kita akan mendapatkan sampel DNA dari keluarga Bernard untuk kita memastikan sama ada itu betul Bernard atau tidak.
Tan Sri Khalid bagaimanapun berkata ia bergantung kepada tempoh masa yang diambil untuk mendapatkan sampel DNA daripada keluarga mangsa dan kerjasama pihak berkuasa Filipina untuk mendapatkan sampel DNA daripada mayat yang kini ditempatkan di sebuah hospital di Indanan. Beliau akan mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya di Manila dalam masa terdekat untuk membincangkan tindakan yang boleh diambil susulan gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk mengambil tindakan tegas terhadap kumpulan militan terbabit. Tan Sri Khalid ditemui pemberita selepas menyampaikan anugerah pingat kedaulatan di Kota Kinabalu. Seramai 150 wira dan wirawati negara yang terlibat dalam Ops Daulat 2013 menerima pingat kedaulatan yang dianugerahkan kerajaan sebagai mengiktiraf pengorbanan dan khidmat setia mereka sepanjang operasi tersebut. Malaysia telah menandatangani dokumen perjanjian arahan tetap terakhir iaitu mencegah dan mengawal jenayah serius PCSC dengan Amerika Syarikat bagi melayakkannya menyertai program pengecualian visa VWP ke negara itu. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Malaysia seterusnya perlu mematuhi beberapa keperluan yang digariskan Amerika Syarikat sebelum program berkenaan dilaksanakan seawal tahun hadapan. Arahan terakhir yang dipatuhi Malaysia itu susulan pemeteraian perjanjian aturan arahan Presiden Keselamatan Negara nombor 6 HSPD 6 antara kedua negara Oktober lalu. Perjanjian ini amat penting kerana jika HSPD 6 dan PCSC ini ditandatangan sepenuhnya, maka muktamadlah dua syarat yang telah ditentukan di dalam checklist yang telah ditentukan oleh pihak US. Dan dalam hal ini tindakan susulan yang akan kita lakukan adalah dalam menentukan bahawa semua maklumat yang kita kongsi bersama tidak merupakan satu perjanjian yang berat sebelah atau ke sesuatu pihak saja. Maka ini kita akan memperolehi beberapa faedah yang cukup baik. Antara syarat lain iaitu penambahan kepada dua dokumen perjanjian yang perlu dipenuhi ialah kadar penolakan permohonan visa hendaklah di bawah 3%. Selain itu, kes kehilangan dan kecurian dokumen perjalanan perlu dilaporkan kepada Polis Antarabangsa Interpol dalam tempoh 24 jam selepas kehilangan. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri Amerika Syarikat akan memantau pintu masuk dan keluar negara bagi memastikan syarat-syarat berkenaan dipenuhi sebelum Malaysia diterima sepenuhnya bagi program pengecualian visa berkenaan. Timbalan Perdana Menteri terdahulu menyaksikan majlis menandatangani perjanjian PCSC antara Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Seri Alwi Ibrahim bersama Duta Amerika Syarikat ke Malaysia Joseph Yun di Ibu Negara. Seorang pemandu lori berusia 50-an maut selepas tertimbus pasir setelah lori yang dipandunya membawa muatan itu terbabas dan terbalik di Jalan Bukit Tangga, Jelebu, Negeri Sembilan pagi tadi. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Seremban PBT Razali Abdul Kadir memberitahu insiden berpunca daripada kegagalan sistem brek lori. Pihaknya mengambil masa 6 minit untuk mengeluarkan mangsa yang terperosok di bawah lori dengan timbunan pasir. Terdapati ada mangsa, satu mangsa yang terperosok di bawah jentera di timbunan pasir. Satu warga India, lebih kurang dalam 50 tahun lah umur dia, membawa pasir, dan kita dapat berjaya keluarkan dalam masa 6 minit mangsa keluar daripada tempat timbunan pasir itulah. Pemeriksaan lanjut di bawah timbunan pasir itu tidak menemui mangsa lain. Sementara itu, menurut rakan mangsa yang enggan dikenali, mangsa dalam perjalanan dari kampung Kongkoi, Titi, membawa pasir ke Paroi sebelum terlibat dalam kemalangan. Tentera Darat membeku cuti anggotanya berkuat kuasa Disember ini sebagai persiapan menghadapi kemungkinan banjir hujung tahun ini. Menurut Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi, Raja Muhammad Noor, selain persediaan anggota, pihaknya turut bersiap sedia dari segi kelengkapan dan aset.
kita akan ambil bahawa kita akan bekukan percutian mereka dan semuanya akan berada di lokasi untuk memberi bantuan. Sehingga kini ini masih kita bagi kelonggaran sebab kita lihat belum ada begitu, patternnya itu agak berbeza. Kerana yang lepas tu kita memang 2013 dan 2014 itu patternnya dalam Disember ke Januari. So kita bulan ni masih kita biarkan dan mulai bulan Disember cuti mereka dibukukan, tumpuannya adalah membantu rakyat. Pelbagai aset seperti helikopter dan truk telah diletakkan di lokasi yang sesuai bagi menghadapi kemungkinan tersebut. Manakala batalion di seluruh negara, khususnya di negeri yang sering dilanda banjir, telah pun berada dalam keadaan sedia sepenuhnya, termasuk aset yang akan diguna untuk bantuan menyelamat. Beliau ditemui media pada sambutan di Pavali Tentera Darat yang turut meraikan pesara tentera kaum India dari sekitar Selangor, Melaka, Perak, Perlis dan Kedah. Mesyuarat Pemimpin Kerjasama Asia Pasifik APEC bermula hari ini dengan sesi pemukiman pertama berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Filipina. Pemukiman diketuai Presiden Filipina Benigno S. Aquino dengan disertai 21 pemimpin yang hadir. Ketua-ketua dan wakil Presiden memulakan sesi bergambar sebagai tradisi sidang kemuncak APEC setiap tahun dengan pakaian tradisional Filipina. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengetuai Malaysia pada sidang kali ke-23 ini. Pemukiman pertama bermula dengan tajuk perbincangan pertumbuhan inklusif melalui ekonomi bersepadu. Sejurus tamat pemukiman pertama, Datuk Seri Najib akan meninggalkan mesyuarat APEC untuk pulang ke Malaysia bagi persiapan akhir sidang kemuncak ASEAN ke-27 yang diadakan di Kuala Lumpur. Selepas itu, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri 2, Datuk Ong Kah Chuan akan mewakili Perdana Menteri sehingga pemukiman kedua petang ini. Pada akhir sidang, satu deklarasi APEC ke-23 akan dikeluarkan sebagai hasil mesyuarat ketua-ketua kerajaan sebelum ia ditangguhkan. Mesyuarat APEC ke-24 akan berlangsung tahun hadapan di Peru. Negara ASEAN yang lebih maju seperti Singapura dan Malaysia mesti membantu negara yang kurang atau sederhana membangun, termasuk Myanmar, Laos dan Kemboja, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan pelaburan. Di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC, dua mesyuarat berlangsung serentak secara tertutup hari ini, iaitu mesyuarat persiapan peringkat pegawai kanan dan pegawai kanan ekonomi ASEAN. ASEAN Points Exchange APEX nyata mendapat sokongan padu 4 negara anggota. Untuk butiran lanjut sidang kemuncak ASEAN ke-27 yang masuk hari kedua hari ini bersama Margaret Gambang langsung dari KLCC. Silakan Margaret. Ya, Nolela, ASEAN mempunyai potensi besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi dunia, namun kumpulan serantau ini perlu menyimpangi aktiviti tidak saksama dalam kalangan negara anggota. Menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Sirigan Abdullah, ekosistem itu tidak wujud kerana negara anggota yang kurang membangun bergerak bersendirian meski punya sumber dan pengetahuan. Dalam pada itu, bercakap pada mesyuarat mengenai kaedah pertukaran poin dagangan antara negara ASEAN, Asian Points Exchange APEX, Tan Sri Dr. Muhammad Irwan berharap APEX mampu menggandakan promosi bagi menembusi pasaran negara anggota. Selain Malaysia, inisiatif APEX turut mendapat sokongan padu Indonesia, Myanmar, Thailand dan juga Vietnam. Malah beberapa negara lain seperti Korea, Hong Kong dan Bangladesh juga menunjukkan minat. Merupakan satu-satunya yang terbaru ataupun success story di mana produk-produk yang dibeli akan dapat poin untuk pembeli dan juga pembekal-pembekal ataupun manufacturer boleh menyertai dalam program APEX ni, ASEAN Point Exchange. Jadi setiap pengguna yang membeli produk dapat poin dan produk-produk ni pelbagai, bukan sama seperti kad-kad poin yang lain. Yang ini ialah multi producers, multi manufacturer.
Tan Sri Dr. Irwan ditemui di DTEC selepas mengadakan lawatan pada sidang kemuncak keusahawanan Satu ASEAN di Jalan Kiapeng. Beliau menyifatkan APEX sebagai antara salah satu pembaharuan yang diwujudkan hasil daripada mesyuarat khusus untuk ekonomi keusahawanan serantau itu. Dalam pada itu, sidang kemuncak keusahawanan Satu ASEAN 1AES memberi peluang kepada golongan usahawan tempatan mendapat maklumat mengenai bantuan pembiayaan alternatif yang boleh dimanfaatkan mereka. Laporan lanjut bersama dengan rakan setugas Farah Lee Asman di Pusat Pembangunan Reka Bentuk di DEC di Jalan Kiapeng. Silakan Farah. Terima kasih Margaret. Saya kini masih lagi berada di Pusat Pembangunan Reka Bentuk di Jalan Kiapeng. Hari ini turut menjadi tumpuan pelabur-pelabur budiman atau angel investors. Untuk mengetahui lebih lanjut bersama saya Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Cradle Fund Sdn Bhd yang juga penganjur bersama Malaysian Business Angel Network Summit MBAN, Encik Nazrin Hassan. Khabar baik. Boleh Encik Nazrin terangkan sedikit tentang program yang diadakan hari ini? Okey, MBAN Summit 2015 adalah satu acara untuk pelabur-pelabur budiman di peringkat ASEAN di mana kita mempunyai participation daripada 7 negara dan lebih kurang 300 peserta. Dan dalam acara 2 hari ini kita harap kita akan boleh mendalami lagi ilmu pengetahuan mengenai pelaburan budiman, angel investing, kerana ramai pelabur-pelabur budiman di Malaysia dan juga di negara-negara lain di Asia adalah masih baru kepada asset investing seperti ini, dan juga kita ingin kenalkan pelaburan budiman ini kepada usahawan-usahawan yang ingin mencari modal troka peringkat awal yang selalunya diberi oleh pelabur-pelabur budiman. Jadi objektifnya adalah supaya bukan saja kita mempunyai pemahaman yang mendalam di dalam ekosistem di Malaysia, tetapi juga peluang-peluang yang sedia ada di ASEAN. Dan boleh jadi kita gabungkan sekali regional investor di ASEAN supaya mereka juga akan tertarik untuk membuat lebih banyak pelaburan di dalam startup di Malaysia. Okey, Cik Nazrin, setakat ni berapa jumlah peruntukan yang telah disediakan khususnya dalam Cradle Fund? Dalam RMK 10 kami mempunyai allocation sebanyak 145 juta dan kami menjangka dalam tahun 2016 kami akan mendapat allocation sebanyak 30 juta yang di mana kita jangka bahawa the split untuk tahun depan ni adalah 50% dalam pelaburan equity dan 50% dalam pelaburan geran. Baik, terima kasih banyak-banyak kerana berkongsikan maklumat. Sekian sahaja laporan saya dari Pusat Pembangunan Reka Bentuk di Jalan Kiapeng. Kembali bersama Margaret. Baik, terima kasih Farah dari DDEC. Sementara itu, persiapan logistik bagi sidang kemuncak ASEAN kali ini berjalan lancar dan menurut perancangan, ia hasil perancangan rapi yang dibuat sejak 2 tahun lalu, iaitu sebaik Malaysia terpilih sebagai negara tuan rumah pada tahun ini. Menurut Setiausaha Bahagian Sekretariat Induk Logistik ASEAN 2015, semua faktor termasuk persediaan lokasi persidangan, penginapan dan pengangkutan delegasi serta faktor keselamatan dan kesihatan diberi tumpuan khusus dan teliti. YAB Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri juga telah pun buat lawatan dan beberapa kali ke pusat konvensyen dan melihat kemudahan-kemudahan dan persiapan-persiapan bukan setakat apa yang kita perlu ada di dalam pusat konvensyen tersebut, bahkan apa yang kita sembahkan sebagai contoh perancangan ataupun atur cara. Bagi menjamin tahap keselamatan di semua lokasi persidangan, lebih 4,000 anggota keselamatan terlibat dalam sidang kemuncak kali ini. Sidang kemuncak ASEAN 2015 berlangsung di 5 lokasi berlainan di ibu negara termasuk di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur sebagai lokasi utama persidangan.
Baik, dalam perkembangan lain, persidangan inovasi perkhidmatan awam ASEAN yang berlangsung 2 hari sejak semalam berakhir pada hari ini. Melalui pelbagai sesi perbincangan serta perkongsian ilmu, persidangan disifatkan berjaya menghasilkan pelbagai input berguna ke arah misi memperkasakan perkhidmatan awam di ASEAN. Dan butiran lanjut mengenainya, kita bersama dengan rakan setugas Syazan Fazli Zainuddin yang sedang berada di Hotel Hilton Kuala Lumpur. Silakan Syazan. Terima kasih Margaret. Di KLCC, persidangan inovasi perkhidmatan awam ASEAN yang ditutup secara rasmi tengah hari tadi oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal disifatkan amat berjaya dan memberi pemahaman yang jelas kepada semua warga perkhidmatan awam ASEAN khususnya. Ia mengenai peranan penting yang perlu dimainkan oleh mereka, khususnya dalam visi penubuhan komuniti ASEAN yang akan direalisasikan pada hujung tahun ini. Sektor awam juga merupakan tulang belakang kepada pelaksanaan visi tersebut, khususnya dalam menyampaikan perkhidmatan yang mantap serta berkesan kepada rakyat. Dan kita ikuti temu bual ringkas bersama Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal yang sempat kami rakamkan sebentar tadi. 2 hari ini telah memberi satu kejayaan yang besar di mana kita mendapati semua negara-negara ASEAN, civil service negara-negara ASEAN bersetuju untuk melaksanakan Joint Declaration, Putrajaya Declaration yang telah ditandatangani pada 2 hari yang lepas. Dan ini satu detik permulaan untuk meneruskan ASEAN Community Civil Service di peringkat negara ASEAN. Selama 2 hari persidangan ini, ia diisi dengan 2 sesi plenary, 1 sesi serentak melibatkan 3 sesi berasingan serta 1 sesi khas yang turut dihadiri bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri iaitu Tan Sri Rafidah Abdul Aziz, selain ucap tama Ketua Setiausaha Negara semalam yang menggariskan agar perkhidmatan awam bagi negara anggota ASEAN perlu bersatu dalam membentuk komuniti yang berdaya saing serta berdaya tahan bagi menghadapi cabaran globalisasi. Saya kira setakat ini sahaja laporan daripada Hotel Hilton Kuala Lumpur sempena persidangan inovasi perkhidmatan awam ASEAN yang berakhir pada tengah hari tadi. Dan kembali bersama Margaret di KLCC. Silakan. Baik, terima kasih Sazan. Dalam pada itu, Malaysia dan China dijadual memeterai beberapa memorandum persefahaman MOU yang melibatkan kerajaan dengan kerajaan dalam beberapa perkara untuk kepentingan bersama. Itu antara atur cara semasa lawatan Perdana Menteri China Li Keqiang ke Malaysia pada 22 dan 23 November ini sempena persidangan pada kali ini. Lawatan Li Keqiang serta isteri Cheng Hong ke negara ini juga atas jemputan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dalam satu kenyataan oleh Kementerian Luar memaklumkan, Li dan Datuk Seri Najib akan menghadiri mesyuarat terhad diikuti mesyuarat peringkat delegasi. Kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan kemajuan yang telah dicapai di bawah perkongsian strategik komprehensif serta beberapa sektor untuk manfaat bersama. Isu-isu serantau dan global turut akan dibincangkan oleh kedua-dua pemimpin tersebut. Datuk Seri Najib dan isteri Datin Sri Rosmah Mansor juga akan meraihkan Perdana Menteri Lee dan isteri dalam satu majlis makan malam. China kekal menjadi rakan dagang terbesar Malaysia bagi 7 tahun berturut-turut dengan nilai dagangan dua hala mencecah $100 bilion Amerika atau 436.88 bilion ringgit bagi 2 tahun berturut-turut. Pada tahun 2014, jumlah dagangan antara kedua-dua negara mencecah $102 bilion Amerika bersamaan 445.62 bilion ringgit. Tumpuan terhadap pembangunan komuniti ASEAN penting bagi memastikan hala tuju dan hubungan antara negara anggota di tahap terbaik. Bagi Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin, usaha itu perlu bergerak seiring dengan hubungan diplomatik yang sedia terjalin. Hubungan baik yang wujud dalam mewujudkan semangat kebersamaan dalam kalangan negara anggota terlibat. ASEAN perlu menjadi satu persatuan yang dirakyatkan. Maksudnya rakyat kita di setiap negara dalam ASEAN memahami ASEAN. And we have to bring ASEAN to the people. Saya sangat setuju dengan pandangan Tan Sri Ajit yang mengatakan bahawa it cannot be government-centric anymore. It has to be people-centric. And that's why we've got young people from ASEAN to come to chart the way forward. Terdahulu beliau menjadi saksi pemeteraian perjanjian antara Kementerian Belia dan Sukan dengan United Peace Corps.
Aktiviti kesukarelawan berupaya menjadi jambatan penghubung antara golongan belia ASEAN dan punya rasa prihatin semasa komuniti belia negara anggota. Aktiviti seumpama itu secara tidak langsung memupuk rasa kebersamaan dalam mengekalkan keamanan dan keharmonian serantau ini. Aktiviti kesukarelawan melalui kesedaran memelihara alam sekitar antara platform yang mampu diketengahkan dengan lebih meluas. Dan untuk butiran lanjut mengenainya, kita bersama dengan rakan setugas Siti Farah Nadia Pazlun di PWTC. Silakan Nadia. Terima kasih rakan penyampai. Baiklah, pada sebelah petang tadi, para peserta telah diberikan tugas berupa khidmat komuniti masyarakat. Mereka telah dihantar ke beberapa tempat untuk melihat dan bekerjasama dengan masyarakat tempatan bagi melaksanakan pendidikan alam sekitar dan inisiatif yang lain. Khidmat sukarelawan belia ASEAN ini merupakan satu instrumen bagi melakukan peluang kepada belia ASEAN untuk bekerjasama dan membantu masyarakat serantau. Selain itu, ia juga memperkukuh hubungan antara budaya dan menghasilkan identiti ASEAN. Sekian dulu laporan dari saya di PWTC. Kita kembali kepada rakan penyampai Margaret di KLCC. Silakan Margaret. Baik, terima kasih Nadia. Untuk berita seterusnya, bukan sahaja untuk menyediakan kualiti venue persidangan bertaraf dunia, Malaysia sebagai tuan rumah pada tahun ini turut memastikan kualiti aspek makanan dan hidangan berada pada tahap yang terbaik. Paling menonjol, sajian hidangan makanan yang disediakan kepada ketua-ketua negara dan kerajaan yang menghadiri sidang kemuncak pada kali ini bakal menggambarkan cita rasa menu tempatan. Jelas Chef Eksekutif Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC Richmond Lim, platform sidang kemuncak ASEAN 2015 akan digunakan sebaiknya oleh Malaysia untuk mempromosi kepelbagaian kehebatan dan keunikan kulineri sebenar negara. As you know that Malaysia is the one of the food paradise as well, and we have a lot of fresh local produce. Okay, so basically we will use the best ingredient, the fresh ingredient, and incorporate with our best local produce to give the best flavour out of for these leaders as well. Pada masa sama, pihaknya turut melayan permintaan dan pemilihan menu sendiri yang diterima daripada kalangan pemimpin negara yang hadir. Bagi tujuan itu, beberapa petugas di bawah seliaannya telah dihantar mengikuti kursus khas untuk memastikan mereka mampu memenuhi permintaan itu. Tambah Lim, antara yang menjadi tugasan beliau termasuk menyediakan hidangan pilihan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama, iaitu nasi tomato dengan dada ayam yang dimasak bersama herba. Cabaran besar lain memenuhi permintaan beraneka jenis termasuk perubahan yang dibuat pada saat-saat terakhir. Hari ini, kru media diberi peluang menyertai sesi tinjauan dan melawat ruang dapur selain menyaksikan sendiri proses penyediaan makanan di venue persidangan di KLCC. Sepanjang persidangan berlangsung kali ini, Lim sebagai Chef Eksekutif KLCC ditugaskan memantau sekumpulan 30 chef serta 60 staf lain yang diberi tanggungjawab menyediakan lebih 100 hidangan. Baik, selain daripada mesyuarat yang berlangsung pada hari ini di KLCC, kami juga mendapat makluman bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mungkin mengadakan lawatan ke sekitar KLCC pada malam ini bagi melihat sendiri persiapan terakhir menjelang ketibaan para pemimpin dunia ke sidang kemuncak ASEAN ke-27 esok. Dan untuk itu, ikuti laporan kami pada jam 8 malam ini dalam Nasional 8. Sekian sahaja daripada saya, Margaret Gambang, kembali ke Angkasa Puri. Perisian My Muwakid merupakan salah satu inovasi baru yang diperkenalkan dalam dunia Islam. My Muwakid merupakan satu sistem penentu waktu solat yang membantu umat Islam menunaikan solat semasa dalam penerbangan. Menurut Yang di-Pertua Persatuan Falak Syari'i Said Kamarul Zaman Said Kabir, perisian My Muwakid terhasil melalui kajian yang dijalankan selama 3 tahun. Ia hasil kerjasama antara Persatuan Falak Syari'i dan Malaysia Airlines Berhad MAB. Supaya dengan hasil itu kita boleh programkan. Ya, kita boleh programkan untuk musafir Muslim bila dia nak naik kapal terbang atau nak naik perjalanan yang jauh, dia boleh mengetahui waktu solat dia pukul berapa berlaku di dalam perjalanan itu. Setakat ini belum ada software yang memberi
waktu-waktu solat ni berdasarkan kepada kajian. Setakat ini kita di Malaysia lah merupakan kali pertama kita buat kajian di atas kapal terbang. Syed Kamarul Zaman ditemui selepas persidangan antarabangsa Falak di dunia Islam dibangi. Persidangan antarabangsa Falak di dunia dirasmikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharom. Dalam ucapannya, Datuk Seri Jamil Khair Baharom berharap perisian pertama di dunia ini akan diperluaskan kepada semua agensi penerbangan dan tidak tertumpu kepada kelompok tertentu sahaja, malah memberi manfaat kepada seluruh umat Islam. Mulai tahun hadapan, perisian ini dijangka akan diperluaskan dalam bentuk perisian Android dan boleh dimuat turun melalui telefon pintar. Ia juga turut akan dimasukkan ke dalam sistem hiburan dalam penerbangan pesawat MAB. Baiklah saudara, Nasional 5 diteruskan dengan lintas langsung negeri-negeri. Dimulakan dengan Sarawak bersama rakan penyampai Buma Win. Silakan Buma. Terima kasih Norlela di Angkasa Puri. Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satem mahu tumpuan diberikan kepada usaha pembangunan bandar agar mencapai tahap yang lebih mantap melalui amalan terbaik masa kini yang merangkumi semua aspek penting. Ketua Menteri dalam teks ucapan yang disampaikan oleh Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata, amalan itu bagi memastikan kualiti hidup rakyat dalam keadaan yang terbaik selain memenuhi aspek fizikal, alam sekitar, keselamatan dan sosio-budaya. Jelasnya ke arah itu konsep-konsep mantap yang lain juga boleh diterapkan termasuk bandaraya untuk masyarakat, bandaraya kreatif, bandaraya masa harapan, bandaraya digital dan bandaraya global. Beliau berucap pada seminar ke arah bandaraya dan bandar ceria dari segi sosial dan budaya di Kuching. Pihak berkuasa tempatan dan masyarakat perlu bergerak seiring dan bersatu padu supaya semua usaha pembangunan bandar dapat dilaksana dengan jayanya. Tambahnya, generasi muda perlu digalakkan terutama dalam mengetengahkan bakat kreatif dalam aktiviti menceriakan bandar yang merupakan trend terkini seperti lukisan, mural dan sukan. Seramai 400 peserta yang terdiri daripada pegawai kerajaan, swasta, ketua masyarakat dan Persatuan Perniagaan dari Kuching, Serian Semerahan dan Serian menyertai seminar 2 hari tersebut. Kubur seorang pahlawan negara iaitu Allahyarham Trooper Rasli Buang di Tanah Kuburan Islam Kampung Buntal Santubong akan diangkat sebagai pusara pahlawan. Mengumumkan demikian, Menteri Perumahan Dato' Amar Abang Johari Tun Openg berkata, perkara tersebut telah dipersetujui pada mesyuarat Kabinet Negeri bulan lepas. Jelasnya, kos membangunkan kubur berkenaan akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan negeri dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dilantik sebagai agensi pelaksana. Selain itu, sebatang jalan di Kampung Buntal juga akan dinamakan bersempena dengan nama Allahyarham. Dato' Amar Abang Johari memberitahu kedua-dua usaha tersebut adalah sangat wajar sebagai mengiktiraf jasa, keberanian dan pengorbanan pahlawan negara itu yang gugur semasa mempertahankan negara pada 1971. Allahyarham Rasli merupakan antara 3 anggota tentera dari Sarawak yang dianugerahkan pingat Sri Pahlawan Gagah Perkasa pada tahun 1972 selain mendiang Datuk Temenggung Kanang Langkau dan mendiang Lenggu Cina atas keberanian mereka mempertahankan negara. Beliau berkata pada majlis makan malam kempen tabung pahlawan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Cawangan Kuching di Kuching. Beliau turut mengumumkan geran kerajaan berjumlah RM30,000 kepada tabung pahlawan persatuan itu. Dalam perkembangan lain, Dato' Amar Abang Johari yang juga Menteri Pelancongan meminta Kementerian Pertahanan menyalurkan maklumat atau senarai nama Persatuan Bekas Tentera yang aktif dan diiktiraf oleh kementerian itu. Ini berikutan terlalu banyak persatuan berkaitan bekas tentera yang memohon geran atau peruntukan sehingga menimbulkan kesulitan kepada penyaluran dana. Dengan adanya senarai berkenaan, ia akan memudahkan lagi pemberian geran atau peruntukan selain dapat membantu mengelak daripada penyaluran dana kepada persatuan yang tidak diiktiraf. Menyentuh mengenai bantuan perumahan kepada veteran tentera, Dato' Amar Abang Johari berkata kementeriannya turut memberi keutamaan kepada bekas polis dan tentera di bawah projek Rumah Mesra Rakyat
RMR. Setiap permohonan bagaimanapun hendaklah dimajukan melalui Persatuan Bekas atau Veteran Tentera dan Polis kerana permohonan untuk projek tersebut turut dibuka kepada orang awam. Mengulas lanjut, beliau berkata sebuah perkampungan RMR akan dibangunkan di Kampung Sungai Berdaun di Jalan Sultan Tengah Kuching dan kawasan perumahan RMR di Kemuyang Sibu. Kedua-dua projek melibatkan kawasan seluas 161.87 hektar masing-masingnya. Bimbang akan masalah peras ugut dan aktiviti dadah tidak terkawal, pemimpin masyarakat di kawasan Dewan Undangan Negeri Pantai Damai hari ini mengadakan pertemuan 4 mata bersama polis. Ahli Dewan Undangan Negerinya Dr. Abdul Rahman Junadi menjelaskan situasi jenayah kekerasan dan dadah di beberapa kampung di kawasannya kini agak membimbangkan. Jelasnya ini termasuk kes peras ugut kontraktor pembinaan yang sedang membangunkan infrastruktur fizikal di kawasan seberang Hilir Petrajaya. Kuatir jika perkara ini tidak dikawal dan diatasi, ia akan membantutkan proses pembangunan Darul Hana yang kini sedang dilaksana. Isu pengedaran pil-pil psikotropik, itu bukan masalah ini. Pil-pil psikotropik berada dalam keadaan yang agak berluas. Beliau berharap satu pelan pencegahan dan kawalan jenayah dapat dirangka oleh polis bersama komuniti di kawasannya. Dr. Abdul Rahman mendedahkan perkara ini dalam sesi dialog bersama polis daerah Kuching. Sementara itu, Ketua Polis daerah Kuching, ACP Roslan B. Ahmad, yang turut hadir menggesa penduduk di Dun Pantai Damai agar berani tampil melaporkan aktiviti jenayah di tempat mereka. Katanya usaha membantras aktiviti jenayah akan lebih sukar jika kurang kerjasama daripada orang awam. Memang kena berani ke depan. Tapi kalau tuan-tuan bagi maklumat yang tepat supaya kita sehingga kita dapat membentras penyelaian tersebut, jadi insyaAllah apa lagi takut, kita bagi maklumat sampai kita dapat tangkap dia. Dalam pada itu, ACP Roslan B mendedahkan dari Januari hingga 17 November ini, IPD Kuching telah melakukan sebanyak 1,127 serbuan berkaitan kes dadah. Daripada jumlah itu, pihaknya telah membuat 1,413 tangkapan. Polis Diraja Malaysia PDRM Sarawak sentiasa berusaha memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dalam mengekang berlakunya aktiviti jenayah. Menyedari peranan PDRM ini sebagai barisan hadapan dalam mencegah dan mengurangkan kes jenayah, justru keperluan mempertingkat logistik terus diberi penekanan atau pucuk pimpinan PDRM. Ini termasuk penyerahan kereta peronda sebanyak 52 buah jenis Proton Inspira kepada beberapa daerah di negeri ini. Pesuruhjaya Polis Kontingen Sarawak, Datuk Seri Muhammad Sabtu Osman berkata, bagi fasa pertama, penyerahan itu menyaksikan Kuching menerima kereta peronda terbanyak iaitu 18 buah, diikuti Miri 13, Bintulu 12, Padawan 7 dan Astana Negeri 2 buah. Manakala fasa kedua penyerahan, 50 buah kereta peronda akan dilaksana pada 23 Disember depan. Datuk Seri Muhammad Sabtu bercakap pada sidang media selepas majlis penyerahan kereta peronda polis di Ibu Pejabat Kontingen Polis Sarawak di Kuching. Beliau telah menerima 52 unit kereta peronda daripada Ketua Pegawai Eksekutif Pengkor Sungai Berhad, Datuk Hamzah Muhammad Saleh. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Berita seterusnya bersama Adrian di Kota Kinabalu. Silakan. Terima kasih Bu Mawen di Sarawak. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM berpendapat pengenalan program pendidikan kesihatan reproduktif berkerti yang komprehensif berupaya membendung sara laku sosial dalam kalangan remaja negara ini. Timbalan Menteri KPWKM Senator Datin Paduka Mevan berkata, ini kerana pengetahuan berkaitan kesihatan reproduktif dan seksual akan membina kekuatan minda remaja yang sihat. Beliau berucap merasmikan wacana penyelidikan kajian faktor risiko dan perlindungan terhadap kesihatan seksual dan reproduktif remaja di Sabah dan Sarawak di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Haji Jainab Ahmad
Aid. Menurut Senator Datin Paduka Chiu, kajian mendapati kurang arif tentang pengetahuan kesihatan reproduktif menyebabkan remaja tidak awas dalam segi hubungan jantina. Beliau berharap majlis ini memberi ruang kepada pemegang amanah menggunakan data untuk menambah baik program pencegahan sedia ada, termasuk perubahan polisi dalam psikologi remaja dan keibubapaan. Statistik kehamilan remaja tahun lepas merekodkan 3,980 daripada 16,528 kes hamil luar nikah adalah remaja berusia 10 hingga 19 tahun. Negeri mencatatkan kehamilan tertinggi Sabah diikuti Sarawak, Johor, Selangor dan Perak. Sabah memerlukan lebih ramai jurutera tempatan, ahli teknologi dan juruteknik berkemahiran dalam industri minyak dan gas pada masa depan. Ia berikutan kepesatan pembangunan sektor berkenaan, terutama dalam projek huluan dan hiliran oleh Petronas dan rakan antarabangsa seperti Shell, Murphy Oil dan Talisman di negeri ini. Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Datuk Seri Rengan Kubat bagaimanapun berkata peluang untuk rakyat tempatan memperoleh kemahiran teknikal berkaitan sukar didapati. Antara kemahiran itu reka bentuk kemudahan kejuruteraan daratan dan luar pesisir, reka bentuk saluran paip, struktur dan pemasangan peralatan serta penyelenggaraan. Beliau berucap ketika merasmikan forum mengenai skop kerja teknikal dalam industri minyak dan gas di Kota Kinabalu. Bagi memacu sektor minyak dan gas di negeri ini, Datuk Seri Rengan mengalu-alukan anak tempatan yang bekerja di syarikat minyak luar negara kembali untuk membantu anak-anak tempatan berjaya dalam bidang itu. Mengenai majlis ini, beliau menyifatkan forum ini tepat pada masanya dalam meningkatkan kesedaran dan menyebar inisiatif menjadikan pembangunan kemahiran untuk rakyat Sabah menjadi kenyataan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK disaran memperhalusi semula mekanisme yang diperkenal bagi menangani isu ketirisan gas petroleum cecar LPG ke Pulau Sebatik, Tawau seperti yang diumum baru-baru ini. Wakil Rakyat Sebatik Datuk Abdul Muiz Picha berkata mekanisme itu perlu dikaji semula. Berikutan terdapat beberapa isu termasuk mendatangkan masalah kepada pekerja swasta warga asing yang mempunyai dokumen sah di Pulau Sebatik untuk membeli tong gas. Beliau memberitahu sidang media di Tawau. Baru-baru ini, Ketua Setiausaha KPDNKK Datuk Seri Alias Ahmad mengumumkan beberapa mekanisme baharu untuk membentras isu ketirisan penjualan tong gas di Pulau Sebatik, termasuk mengenakan syarat hanya warga negara dan pemegang kad penduduk tetap PR dibenar membeli tong gas berkenaan mulai 1 Disember ini. Mengulas lanjut, Datuk Abdul Muiz berkata mekanisme yang diperkenalkan KPDNKK itu perlu mengambil kira kepentingan pekerja ladang swasta yang memiliki pasport. Bengkel pemurnian senarai etnik dan sub-etnik negeri Sabah landasan untuk mengenal pasti senarai etnik dan sub-etnik penduduk negeri ini. Menurut Pengerusi Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS, Datuk Seri Panglima Wences Angang, senarai etnik yang telah dikenal pasti akan dikemukakan kepada kerajaan untuk diperakukan. Senarai etnik terbabit tidak akan dikaitkan dengan status anak negeri, bumi putera atau bukan bumi putera. Langkah itu bagi membolehkan kehadiran mereka diakui, dikemaskini serta diguna pakai dalam pelaksanaan pelbagai program berkaitan kesenian serta kebudayaan etnik di Sabah pada masa depan. Datuk Wences berucap ketika merasmikan Bengkel Pemurnian Senarai Etnik dan Sub-Etnik Negeri Sabah Siri 2 2015 di Kota Kinabalu. Sebelum ini, LKNS dengan kerjasama Persatuan Etnik melaksana pelbagai program kesenian dan kebudayaan, antaranya kajian inventory budaya etnik Sabah, daftar kosakata serta perayaan tradisi seperti usunan Kota Belut, Odau Bekanjar Kuala Penyu dan Sunduondo Nunuk Ragang di Ranau. Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS muncul juara keseluruhan pertandingan International Folklore Festival Keeping Traditions di Moskow baru-baru ini. Pengurus Besar LKNS Datuk Rusmadi Datuk Sulai berkata kemenangan itu pencapaian terbaik LKNS selepas meraih tempat kedua dalam pertandingan tarian antarabangsa di Turki sejak 15 tahun lalu. Lembaga Kebudayaan telah menerima Grand Prix iaitu overall champion plus satu dipanggil diploma for high quality of presentation dengan nilai €50
bagi memulihkan kita 500 euro bagi memulihkan kita untuk menyertai mana-mana pertandingan European Championship. Jadi dia valid 2 tahun, 3 tahun. Sama ada kita choose to participate in 2016, 2017 or 2018. Selain juara keseluruhan, LKNS turut dinobatkan First Grade Laureate National Costumes dan Koreografi terbaik selepas mempersembahkan 2 tarian tradisional Murut dan Pangalai Gong. Beliau memberitahu sidang media sempena kemenangan 20 penari LKNS di Kota Kinabalu. International Folklore Festival Keeping Tradition itu anjuran Northern Rainbow Cultural Development Foundation of the People of Siberia dan Far East. Sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama Nazrik di Perak. Silakan. Terima kasih rakan penyampai dari Sabah dan Sarawak. Saudara, selain kemudahan infrastruktur, pembangunan wilayah serta pembangunan bersepadu masyarakat orang asli di Sungai Siput, Perak turut menikmati manfaat bajet 2016 menerusi sektor pendidikannya. Ketika membentangkannya pada 23 Oktober lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak turut mengumumkan Maktab Rendah Sains Mara MRSM di Bagan Dato'. Perak melihat projek itu selaras dengan dasar Aman Jaya yang menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu fokus keperluan rakyatnya. Rakan setugas Muhammad Fauzi Rosli mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai projek tersebut daripada Exco Kerajaan Negeri Datuk Dr. Muhammad Amin Zakaria. Silakan Fauzi. Terima kasih Nasrik Nasarah di studio RTM Perak. Ketika ini bersama saya adalah pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri, Datuk Dr. Muhammad Amin Zakaria yang akan mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan pembentangan bajet 2016 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Baik, bercerita berkenaan dengan pembentangan bajet 2016 kali ini, sejauh mana Datuk melihat impak dan juga kesan yang dapat disumbangkan kepada rakyat di negeri ini? Okey, terima kasih. Saya melihat bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia baru-baru ini adalah suatu bajet yang menyeluruh dan meliputi semua aspek penting dalam kehidupan rakyat kita ni, meliputi sosial, ekonomi, pembangunan, fizikal, pelaburan dan sebagainya. Dan yang paling menarik, bajet ini telah memberikan penekanan dengan menyediakan bajet yang agak besar terhadap bidang pendidikan, dan ini juga diguna pakai saya rasa ataupun berlaku di negeri Perak ini, iaitu peruntukan yang agak besar diberikan kepada sektor pendidikan, dan ini sebenarnya adalah wajar kerana sektor pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam khususnya dalam memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak negeri dan juga melatih modal insan kita untuk memperolehi ilmu, pengetahuan dan juga kemahiran dan untuk bertugas membangunkan negeri dan juga negara pada suatu hari nantilah. Okey, baru-baru ini juga Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir telah pun membentangkan bajet di peringkat negeri ini. Jadi boleh Datuk jelaskan secara terperinci fokus dalam sektor pendidikan di negeri Perak ini? Ya, saya lihat pada kedudukan ekonomi negara dan juga serantau dan juga di dunia yang tidak begitu mengembarangsangkan, tapi negeri Perak masih boleh mengekalkan bajet yang seimbang meliputi pelbagai aspek kehidupan dan tidak ada, saya lihat tidak ada yang terpinggir atau yang tertinggal dalam bajet inilah, dan Perak mengekalkan bajet yang tinggi, kadarnya sama seperti tahun-tahun sebelum ini. Dan saya lihat untuk sektor pendidikan, sekali lagi jumlah bajet yang telah diperuntukkan agak besar, iaitu lebih kurang 55.8 juta ringgit, meliputi aspek pendidikan dan juga pembangunan modal insan. Dan dalam bajet ini juga tak ketinggalan terlibat juga satu program latihan kepada rakyat negeri Perak yang dipanggil Pusat Kepimpinan Asia yang ditempatkan di negeri Perak ini, dan di sana diperuntukkan sejumlah wang
dan untuk kita latih anak-anak Perak ini bagi mendapatkan kemahiran dari aspek kepimpinan. Semua itu terangkum di dalam bajet yang dibentangkan baru-baru inilah. Ya. Dan selain daripada itu kita juga ada pengupayaan untuk generasi muda ni untuk bergiat dalam bidang-bidang yang mereka minatilah. Jadi ini semua saya lihat adalah suatu yang seimbang dan memberi faedah dan manfaat balik kepada generasi muda, khususnya para mahasiswa, para belia dan juga remaja-remaja yang ingin melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggilah. Okey, baik, terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami di TV1. Untuk itu kita kembali bersama dengan Nasrid Nisrah di studio RTM Perak. Silakan Nasrid. Kita ikuti reaksi sebahagian daripada mereka mengenai perkara itu. Sebab kerajaan negeri ada memperuntukkan dalam 60 juta untuk mengupayakan belia dan lebih daripada 50 juta untuk pendidikan. Saya rasa baguslah untuk pendidikan sebab kejayaan belia ini terletak pada pendidikan. Sebab ni kebanyakan pelajar memang memerlukan duit lah untuk membeli buku-buku rujukan. Tapi kalau boleh biar diawalkan lagi. Sepatutnya macam bantuan RM100 tu bukannya pada bulan 1, sepatutnya pada bulan 12. Bolehlah ibu bapa membuat persiapan untuk beli-beli buku sekolah. Terutama dalam bidang kemahiran TVET dan sebagainya, pendidikan di luar bandar bagi meningkatkan lagi potensi-potensi pendidikan khususnya pelajar-pelajar luar bandar dan dalam bandar. Dengan ada bantuan ini, jika tidak disalahguna pemberian tersebut amat membantu. Tetapi sekiranya disalahguna, memang kita amat kesalilah. Sekian dahulu bingkisan daripada Perak kali ini. Kembali semula ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Nasrid dari Perak dan juga rakan-rakan dari Sabah dan Sarawak dengan lintas langsung itu tadi. Baiklah, kita ke berita seterusnya. Johor akan memperkenalkan program subsidi Rumah Mesra Rakyat Johor tahun depan bagi membantu mereka yang berhasrat membina dan menambah baik kediaman atas tanah sendiri. Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, bagi melaksanakan inisiatif itu, Kumpulan Prasarana Rakyat Johor KPRJ akan dilantik menjadi kontraktor yang bertanggungjawab. Subsidi RM20 juta disediakan untuk diberikan menerusi 3 skim bantuan berdasarkan harga dan keluasan rumah. Datuk Muhammad Khalid membentangkan bajet Johor 2016 di Kota Iskandar, Nusajaya. Kerajaan negeri juga akan memperkenalkan satu skim pembiayaan rumah mampu milik Johor yang akan diusahakan secara bersama dengan M-Bank Islamik Berhad. Buku 100 Wira Negara hasil tulisan Presiden bekas Wakil Rakyat Malaysia Mubarak Tan Sri Abdul Aziz Rahman sesuai dijadikan sumber pengetahuan mengenai perjuangan wira negara dan memperkasa jati diri. Ketika melancarkannya di Kanga Perlis, Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man berkata buku tersebut sesuai untuk generasi muda sebagai pelapis kepimpinan negara. Buku 100 Wira Negara dilancarkan sempena program Bicara Patriotik Peringkat Negeri Perlis. Ia merakamkan perjuangan pemimpin terdahulu dan peristiwa bersejarah yang berlaku di Malaysia seperti penubuhan Felda, Petronas dan Dasar Ekonomi Baru. Penulisnya Tan Sri Abdul Aziz menegaskan pendekatan lebih serius perlu dilakukan bagi meningkatkan semangat cintakan negara dalam kalangan golongan muda. Ia perlu kerana dilihat sudah semakin menipis. Katanya semangat cintakan negara perlu dipupuk sejak peringkat sekolah rendah kerana setelah memasuki alam remaja, mereka sudah boleh berkhidmat kepada negara. Pada majlis itu, 600 naskah buku tersebut diserah kepada Datuk Seri Azlan Man untuk diedarkan ke semua sekolah dan NGO di Perlis. Baiklah saudara, berita itu tadi mengakhiri Nasional 5 untuk hari ini dan seperti biasa, ikuti laporan cuaca dari Met Malaysia bersama pegawainya Muhammad Hafiz Kasim. Saya Nurlela Muhammad Nur. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Keadaan cuaca yang lembap itu yang dapat digambarkan dengan apa yang berlaku pada petang ini. Untuk mendapatkan gambaran dengan lebih terperinci, kita mulakan dengan melihat paparan imej radar terkini. Pada petang ini secara amnya hujan berserta ribuan petir sedang berlaku di 1-2 tempat tertumpu di negeri-negeri sebelah pantai barat Semenanjung, termasuk juga di 1-2 tempat di negeri Kelantan, Terengganu dan juga di sekitar kawasan pedalaman negeri Pahang. Yang mana hujan yang sedang berlaku ini dijangkakan beransur-ansur reda menjelang awal malam nanti. Keadaan cuaca yang sama juga dapat diperhatikan di negeri Sabah dan juga Sarawak, di mana hujan berserta ribuan petir turut sedang berlaku di sekitar bahagian pantai barat dan juga pedalaman di negeri Sabah, manakala di sekitar kawasan tengah dan juga timur di negeri Sarawak. Yang mana hujan yang sedang berlaku di kedua-dua buah negeri ini dijangkakan beransur-ansur reda menjelang awal malam nanti. Jika diperhatikan kepada corak tiupan angin, rantau negara kita masih lagi menerima tiupan angin yang datangnya dari arah timuran merentasi rantau negara. Dan berdasarkan kepada analisis terkini menunjukkan sehingga hujung minggu ini tiada luruan sejuk yang akan melanda negara. Sehubungan itu, hujan lebat di negeri-negeri pantai timur Semenanjung insya-Allah dijangkakan tidak akan berlaku dalam tempoh yang dinyatakan. Selain itu juga, dengan corak tiupan angin yang kurang signifikan di sekitar kawasan perairan negara buat masa ini, tiada sebarang amaran angin kencang dan juga laut yang bergelora dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi mana-mana kawasan perairan negara. Sebelum berpisah, kita ikuti terlebih dahulu tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehati sejiwa.